Pelajar kita masih berada di bab 2, Dan hari ini kita masih belajar pemfaktoran. Ini standard kandungan dan standard pembelajaran. Hari ini kita nak tengok bagaimana nak faktorkan ungkapan algebra menggunakan kaedah kuasa dua sempurna. Okey, sebelum mula, apa itu kuasa dua sempurna? Di sini saya ada bagi sedikit definisi. Kuasa dua sempurna ni dapat diperoleh dengan mendarabkan satu nombor bulat dengan dirinya sendiri. Contoh, tengok nombor-nombor yang saya highlight guna pen nombor yang berwarna merah. Tengok nombor-nombor yang berwarna merah ini adalah nombor kuasa dua sempurna. Macam mana dapat kuasa dua sempurna ni? Contoh saya ambil ini 1, kuasa 2 ialah 1 darab 1. 1 darab 1 ialah 1. Yang ni bagaimana dapat 4? 4 ialah 2 darab 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Yang ini 3 darab 3 ialah 9. 3 darab 3 sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Dan ini 4 darab 4 ialah 16. 4 darab 4 ialah 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Ataupun 4 darab 4 ialah 16. Jadi nombor-nombor yang berwarna merah ni adalah kuasa 2 sempurna. Nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Faham? Kita darabkan nombor bulat dengan dirinya sendirilah. 2 darab 2, 3 darab 3, 4 darab 4, 5 darab 5, 6 darab 6 dan seterusnya. Di sini saya bagi 13 contoh. Ada 13 contoh nombor kuasa 2 sempurna yang pertama. Yang pertama maksudnya kita mula dari depan. Contoh ini 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1, 2 kuasa 2 ialah darab 2, 2 darab 2 ialah 4, 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3, 4 kuasa 2 ialah 4 darab 4, 5 kuasa 2 ialah 5 darab 5 iaitu 25. 6 kuasa 2 ialah 6 darab 6 iaitu 36. Jadi semua nombor yang berwarna merah yang awak nampak di bahagian bawah iaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 dan 169. Semua nombor yang awak nampak di sini adalah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Okey, kita nak faktorkan ini contoh 8 dari buku teks awak. Kita nak faktorkan setiap ungkapan yang berikut. Ada 4 contoh di sini. Mula-mula, okey, bagaimana nak faktorkan ungkapan-ungkapan yang ada di sini? Minggu lepas kita belajar pemfaktoran menggunakan kaedah FSTB. Yang ni kita belajar minggu lepas. Kaedah FSTB, kita guna kaedah macam pembahagian lah, macam ni punya. Mungkin ada belajar dah lupa, mungkin ada yang masih ingat lagi macam ni. Ini kaedah FSTB. Hari ini kita tak guna kaedah FSTB, kita guna kaedah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna, ini kaedah kuasa 2 sempurna. Kenapa kaedah ni dipanggil kuasa 2 sempurna? Sebab kita guna nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Contoh yang pertama. Tengok, ini P kuasa 2 tolak 1. Jadi awak kena tulis dia dalam bentuk macam ni pelajar. Saya tunjuk contoh. Dia punya rumus. Yang ni pelajar. Sebenarnya kita nak tukarkan ungkapan ke bentuk ini, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita nak tukarkan ungkapan ke bentuk ini dahulu. Macam mana nak tukar ke bentuk ini? Kita ambil nombor kuasa 2 sempurna yang ada di sini. Ini kuasa 2 sempurna ni. Contoh ini 4. Awak tukar balik ke bentuk macam ni. Tulis dalam bentuk kuasa 2. Yang ni pun boleh ubah. Biasanya sebutan yang pertama
A ni sebutan yang pertama ni pemboleh ubah. B ni biasanya nombor. Jadi awak tulis nombor yang dia bagi itu dalam bentuk kuasa 2. Maksudnya balik ke bentuk ini. Contohnya 16 kena tulis ke bentuk ini. 16 ialah 4 kuasa 2 ataupun 49 ialah 7 kuasa 2. Awak tukar ke bentuk macam ni. Lepas tu kita selesaikan. Ini A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sebenarnya adalah A tambah B, A tolak B. A tambah B, A tolak B. Maksudnya A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ialah A tambah B dan A tolak B. Kita guna kaedah kuasa 2 sempurna untuk selesaikan pemfaktoran. Jadi rumus yang terlibat di sini ialah ni. Rumus ini. Kita balik ke slide tadi. Sini. Awak tengok ungkapan ni dia hanya ada 2 sebutan sahaja. 2 sebutan. Nampak tak? 2 sebutan. Ini sebutan pertama, ini sebutan yang kedua. Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. Ini sebutan pertama, sebutan kedua. Dan operasi yang ada di tengah-tengah ialah operasi tolak. Operasi tolak. Dia macam ni. Rumus tadi ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sama dengan A tambah B, A tolak B. Jadi, awak nampak tak? Dia ada 2 sebutan sahaja. Rumus ini hanya ada 2 sebutan. Iaitu sebutan A dan sebutan B. Dan kedua-dua sebutan ni ada kuasa 2 di atas. Ada kuasa 2 di atas. Maksudnya ada kuasa 2 dan operasinya hanya tolak sahaja. Tolak. Jadi semua ungkapan yang awak nampak iaitu A, B, C, D. Awak kena tulis dalam bentuk ini A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Tulis dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Mungkin awak tanya, cikgu macam mana nak tulis? Adakah saya terus tambah kuasa 2 di atas? Macam ni cikgu. Cikgu kata kuasa 2 kan saya terus tambah di atas. Tak boleh belajar. Tak boleh ya. Awak kena cari di jadual sebelah kanan yang saya bagi. Pada ni. Okey, awak cari. Cari mana? Cari tengok. Kenapa cikgu bagi jadual ni? Cikgu bagi jadual ni memudahkan awak. Saya tahu awak semua ni lupa. Cepat lupa. Jadi saya bagi jadual ni, awak terus rujuk jadual ini. Tengok, oh ini 1, tengok nombor 1. Tengok jadual saya bagi nombor 1. 1 ni sebenarnya adalah 1 kuasa 2. Oh, 4. Ada tak 4 sini? Tak ada. Oh, tengok ni nombor 11. Tengok soalan B. 9M kuasa 2 tolak 100. Jadi awak tengok 9. Ada 9 tak dalam jadual? Kuasa 2 sempurna, 9. Ada. 100, ada tak 100? Awak tengok dalam jadual. Nombor ada. Mana? Bawah ada. Awak tengok, nampak tak sebelah? 100 ini, 100. Lepas tu, oh, yang ni C dan D lain sikit. Cara dia lain sikit. Jadi, saya terangkan soalan A dan B dahulu. Oleh itu, okey, soalan A. Kita kena tulis dalam bentuk yang saya bagi tadi, yang saya sebut tadi. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Macam ni ya, pelajar ni. Saya kotak yang saya lukis ini. Kotak ni. Tukar ni A, soalan A. Cikgu kata A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kenapa ni B? Ya, pelajar. Itu A, B itu bukan sebutan yang kita guna. Contoh sebutan pertama saya boleh guna huruf A, huruf A ataupun nombor-nombor lain. Contohnya nombor 100, nombor 9. Tak semestinya nak tulis A. Depends pada soalan. Awak tengok soalan A. Soalan A dia guna pemboleh ubah B, huruf B. Kalau kadang-kadang dia guna X, kadang-kadang dia guna Y. Jadi sebenarnya kamu kena tukar ke bentuk ini saja, pelajar tukar ke bentuk ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So sebutan pertama ialah P kuasa 2. Sebutan kedua ialah 1. Jadi awak kena tulis dalam bentuk kuasa 2. Rujuk jadual 1, 1, 1. Oh, adalah 1 sini cikgu. 1 ialah 1 kuasa 2. 1 darab 1 ialah 1
1 kuasa 2, 1. Okey, saya boleh tukar terus. Ini 1, saya tulis dia dalam bentuk macam ni. Maksudnya kedua-dua sebutan ada kuasa 2. Sudah berjaya mentukar mereka ke bentuk macam ni, A kuasa 2 tolak B ataupun B kuasa 2 tolak 1 lah. Jadi kita tulis. Tadi saya dah cakap, ini A kuasa 2. Tengok balik rumus dia. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ialah A tambah B, A tolak B. Jadi awak kena tulis dalam bentuk ini. B tolak 1. B tambah 1, B tolak 1. Ni jawapannya. Ni dia punya jawapan. Dah siap? Mungkin awak terkejut, cikgu macam tu je ke? Ya, memang macam tu. Kita guna rumus untuk selesaikan pemfaktoran. B, soalan B. Awak tengok soalan B. Dia bagi sebutan 9M kuasa 2 tolak 100. Ini 9. Nombor 9 adalah nombor kuasa 2 sempurna. 100 pun sama. 100 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kamu rujuk jadual. Oh, 9 ialah apa? Apa darab apa? Nombor apa? Berapa darab berapa? Tengok jadual. Oh, 9 ialah 3 darab 3 ataupun 3 kuasa 2. Jadi awak tukarlah. Tukar ini 9. Awak tulis dia dalam bentuk macam ni, pelajar. 3 kuasa 2. Ini M kuasa 2, tulis balik M kuasa 2. Dan operasi tolak 100, rujuk jadual. Jadual di sebelah kanan. Mana 100? Tengok nombor yang berwarna merah sahaja. Oh, inilah cikgu 100. Oops, 100 hilang nanti. 100 ialah 10 darab 10. 10 darab 10 ataupun 10 kuasa 2. 10 darab 10 ataupun 10 kuasa 2. Jadi kita tak mahu itu nombor 100. Kita nak nombor ini. Kita nak ini. Kita nak tulis dalam bentuk kuasa 2. Sebab 100 ialah kuasa 2 sempurna, kita nak tukar ke bentuk kuasa 2. Jadi dia adalah 10 kuasa 2. Awak tulis jawapan 10 kuasa 2. Ye, dah siap. Mungkin ada pelajar keliru di bahagian sini. 3 kuasa 2, M kuasa 2. 3 kuasa 2 darab M kuasa 2. Sebenarnya kita boleh tulis macam ni. Kita gabungkan mereka dan itu kuasa 2 tulis di luar. Tolak 10 kuasa 2. Jadi jawapannya adalah tiga M. Jawapannya adalah 3M tambah 10 dan 3M tolak 10. Ini 3M tambah 10. Ambil sebutan yang pertama, ditulis 3M. Kemudian tambah sebutan yang kedua. Tulis dalam kurungan. Lepas tu ambil sebutan pertama 3M tolak 10. Ya, ini rumus yang kita kena ikutlah. Kalau kamu nak semak jawapan, awak cuba kembangkan kedua-dua ini, kedua-dua ungkapan ini, awak akan dapat jawapan 9M kuasa 2 tolak 100. Sebab pemfaktoran adalah songsangan bagi kembangan. Kita lihat C. 3Y kuasa 2 tolak 147. Cikgu, sini tak ada, ini 3 dan 147 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Saya tak nampak dalam jadual ada nombor 147, cikgu. Macam mana nak buat, cikgu? Saya tak nampak pun sini jadual tak ada. Saya nampak ada 144 dan ada 147. Oh, no worry. Kita faktorkan 3. Kita cari faktor sepunya bagi 3 dan 147. Macam ni. Awak tulis 3Y kuasa 2 tolak 147. Faktor sepunya bagi 3 dan 147 ialah 3. Maksudnya 3 dan 147 boleh bahagi tepat dengan 3. Kalau 3Y kuasa 2 bahagi 3, kita dapat jawapan Y kuasa 2.
Yang ni berapa pelajar? 147 bagi 3. Siapa ada kalkulator cuba kira. 147 bagi 3. Oh, terima kasih 49. Thank you. Oh, terima kasih. Jadi saya dapat yang ni kaedah faktor dia ni kaedah faktor sepunya terbesar FSTB. Kaedah yang saya sedang guna ini FSTB. Kaedah FSTB kita belajar minggu lepas. Jadi kita sudah faktorkan ungkapan ini menggunakan kaedah FSTB. Jadi awak tulis jawapan dia macam ni, 3 dalam kurungan ialah baki yang awak dapat y kuasa 2 tolak 49. Belum siap lagi belajar, belum siap. Awak tengok ini 49. Awak tengok 49. Mana ini 49 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi awak rujuk jadual. Ada tak 49? Oh, adalah. Sini ya pelajar, saya bulatkan nombor 49. 49 ialah 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. Berapa dapat 49? 7 darab 7. 7 darab 7 ataupun 7 kuasa 2. Jadi kita, yang ni salin balik, yang ni masih sama y kuasa 2. Jadi kita tulis ini 49 jadikan dia 7 kuasa 2. Macam ni. Belum siap. Ini 3 tulis balik 3. Jadi ini y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 sebenarnya adalah bentuk macam ni. Awak sudah berjaya tukar ke bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia punya rumus. Ini adalah dia punya rumus. Kalau awak ganti ni y, ini 7. Awak ganti di sini y, di sini 7. Dia akan jadi y tambah 7, y tolak 7. Jadi awak tulislah y, jawapannya y tambah 7. Y tolak 7. Dah siap. Yang ni dah siap. Ini dah siap. D. Soalan D sama macam soalan C. Soalan D sama macam soalan C. Macam mana nak buat soalan D? Kita cari FSTB bagi 5 dan 80. Ataupun kita faktorkan, kita cari faktor sepunya bagi 5 dan 80. Tak ada ruang nak tulis. Saya tulis cikgu tulis sini atas D. Apa saya tulis bawah D. 5K kuasa 2 tolak 80. Kenapa nak cari faktor sepunya? Sebab dalam jadual yang saya bagi ni, saya tak nampak langsung nombor 80. Tak ada 80 lah, saya hanya nampak ada 81. Tak ada nombor 80. Tak ada nombor 5 juga, saya nampak ada 4 dan 9. Tak ada nombor 5 dan 80. Jadi, maksudnya kalau kamu tak nampak nombor-nombor 5, 80 dalam jadual yang saya bagi, maksudnya you kena cari faktor sepunya. Guna kaedah FSTB lah. Kita carilah. Macam ni awak guna. Okey, awak tulis 5K kuasa 2 tolak 80. Gariskan. Bahagi dengan 5 lah. Bagi 5 lah. Faktor sepunya. Kenapa saya tahu bagi 5? Sebab saya nampak sebutan ini ada nombor 5. Jadi saya cuba bagi dengan 5. Faktor sepunya bagi kedua-dua nombor ni adalah 5 lah. Saya dah boleh tahu lah. Yang ni 5K kuasa 2 bagi 5. Mungkin awak tak faham lah saya tulis macam ni. 5K kuasa 2. Potong. Tinggal K kuasa 2. Tulis sini K kuasa 2. 80 bagi 5 ialah berapa? 80 bagi 5. 16. Kita sudah berjaya faktorkannya. Jadi awak tulis sini. Tulis jawapan dia 5 dan dalam kurungan K kuasa 2 tolak 16. Sekarang awak semak dalam jadual yang saya bagi tadi. Oh, saya nampaklah cikgu ada 16 sini. 16. Ini 16 adalah kuasa 2 sempurna. Nombor 16 adalah kuasa 2 sempurna.
Berapa darab berapa 16? 4 darab 4, 16. Jadi kita nak tukar ke bentuk kuasa 2 macam ni. Jadi saya tulislah sini. Maka saya tulis jawapan sini. K kuasa 2. Lepas tu ini akan menjadi 4 kuasa 2. Dan tulis jawapan akhirnya. Ini ialah K tambah 4. K tolak 4. Sebab kita guna rumus pelajar, dia punya rumus ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2 tolak. Dia mesti tolak bukan tambah. Operasi yang ada di tengah-tengah sini ialah tolak. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi dapat jawapan A tambah B, A tolak B. So di sini K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 dapat jawapan K tambah 4, K tolak 4. Okey, adakah susah pelajar? Susah cikgu. Ayo, yang ni sudah contoh yang paling senang saya rasa. Ayo, kesiannya. Okey, so ini jawapan dalam buku teks awak. Yang ni akan diuji dalam exam juga. Yang ni akan uji dalam exam. Jadi awak cuba buat latihan. Ini saya akan ajar juga hari ni. Yang ni lagi penting nanti awak tengok awak terus pengsan. Okey, latihannya di sini pelajar. Di sini. Yang ni, saya tunjuk cara buat. Yang ni, 81. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Ini nombor kuasa 2 sempurna. Berapa 81 pelajar? Ingat tak? Berapa 81? Ayo, lupa awak. Tengok jadual 81 ini. 9 darab 9 ialah 81. Ataupun 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. Jadi, awak tukar ni 81 menjadi 9 kuasa 2 lah. Okey, lepas tu tulislah P tambah 9. P tolak 9. Ini latihan awak hari ni. Oh, yang ni soalan B. Oh, sangat direct. Tak payah cari apa-apa. Tulis jawapan saja. A tambah B. A tolak B. C sama macam contoh tadi. Ini 1. 1 ialah, pelajar 1 ialah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1 dapat jawapan 1. 1 ialah 1 kuasa 2. Yang ni awak tukar menjadi tulis dalam bentuk kuasa 2. Kita kena tukar semua nombor yang awak nampak. Semua nombor yang awak nampak sini. 81 lah soalan A awak nampak 81. Soalan T awak nampak 16, 49. Awak tukar ke bentuk kuasa 2. Jadi soalan C pun sama. Ini 1 tukar ke bentuk kuasa 2 dia jadi 1 kuasa 2. Jawapannya adalah X tambah 1 X tolak 1. Oh, mungkin awak pening Okey, soalan D. Macam mana nak buat soalan D? Yang ni awak nampak 16 dan 49. Ini dua nombor ini adalah kuasa 2 sempurna. Biasanya saya suruh pelajar hafal. Hafal nombor yang berwarna merah ni. Hafal. Hafallah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Hafal. Kalau tak hafal mungkin mengambil masa sikit untuk cari jawapan. Kalau awak hafal, awak tengok, oh yang ni saya dah tahulah. 16 ini ialah 4 kuasa 2. 16 ialah 4 kuasa 2. Dan 49 ialah 49 di sini. 49 ialah 7 kuasa 2. Jadi awak tulislah jawapannya. Ini akan menjadi 16 ialah 4 kuasa 2. 16 ini kuasa 2 sempurna. 16 ialah kuasa 2 sempurna. Kita tukar ke bentuk kuasa 2. Lepas tu salin balik itu Y kuasa 2. Tolak. Guna operasi yang sama. Jangan tukar operasi lain. 49 ialah
Berapa? 7. 7 kuasa 2. Dah berjaya tulis dalam bentuk A. Yang ni, kita nak A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Nak bentuk ini. Akan dapat jawapan A tambah B, A tolak B. Kalau awak tak suka AB, gunalah XY. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Dapat jawapan X tambah Y, X tolak Y. So, yang ni soalan 3D jawapannya lah 4Y tambah 7. 4Y tolak 7. Okey, E, soalan E. Cikgu, yang ni kenapa macam tu cikgu? Saya tak faham lah. Kenapa jadi M tambah 3 kuasa 2? Yang ni awak abaikan dia. Awak imagine, awak cuba bayangkan ini adalah satu sebutan. Satu pemboleh ubah. Contohnya, saya ganti dengan A ataupun M saja ataupun B saja. Sebenarnya dia adalah saya tulis macam ni. Dia sebenarnya adalah A kuasa 2 tolak ini 16 sebenarnya adalah 4. Macam ni. Awak anggap ini seluruh ungkapan ini M tambah 3 ini satu, awak anggap ini adalah satu sebutan. Satu sebutan dan sebutan ini sudah ada kuasa 2 di atas. Jadi tak payah buat apa-apa. Maksudnya tak payah tukar, tak payah faktor. Sebab ungkapan ini sudah ada kuasa 2 di atas. Sebab kita nak guna rumus ini kena ada kuasa 2. Maksudnya sebutannya kena ada kuasa 2. Setiap sebutan kena ada kuasa 2 di atasnya. Jadi, yang ni soalan E, dia macam ni pelajar. Ini M tambah 3 ini sebenarnya sebutan ini, awak anggap ini adalah satu sebutan walaupun dia bagi ungkapan. Awak anggap ini satu sebutan. Sebutan ini sudah ada kuasa 2. Sebutan ini adalah A. A ni A. Jadi awak tulislah M tambah 3. Sudah ada kuasa 2 kan? Okey, jangan usik dia. Ni 16 tak ada kuasa 2 lah. Ini nombor kuasa 2 sempurna. Kena tukar balik. Mana 16 sini? Tengok jadual 16. Oh, 16. Oh, 4 kuasa 2. Jadi awak tulislah ni 4 kuasa 2. Jadi jawapannya lah M tambah 3 tambah 4 macam ni. Lepas tu M tambah 3 tolak 4. Boleh? Yang ni, semua ini adalah M tambah 3. Tulis balik semua yang ada dalam kurungan, tulis balik. Dan tambah 4. Kemudian semua yang ada dalam kurungan, tulis balik. Tolak 4. Okey, soalan F pun sama dengan soalan E. Okey ya belajar? Dah keliru. Sudah keliru. Yang ini, okey. Mungkin awak tak faham kalau saya guna. Boleh ke? Saya takut awak pening Kesian Boleh cikgu. Boleh. Alah, kesian lah. Saya tengok semua senyap. Biasanya senyap tu kadang-kadang tak faham lah. Okey, mungkin awak tak faham. Saya padam ini. Saya guna apa huruf yang awak suka guna A lah. Senang sikit. Awak anggap ini. Awak anggap X tolak 1 ialah A. Macam ni belajar. Sebenarnya macam ni saja. Awak anggap itu X tolak 1. Jadi tak ada makna lah. Betul. Tak ada. Ya, betul. Dia sengaja nak buat awak keliru. Maksudnya dia sebenarnya tak ada apa-apa. Awak tengok kalau dia terus bagi kuasa 2 di atas, jadi awak jangan buat apa-apa lah. Salin balik saja. Ini X tolak 1, dia ada kuasa 2 di atas. Nampak tak kuasa 2 di atas? Jadi sebenarnya ini X tolak 1, awak boleh anggap ini sebagai A lah. Dia macam ni. Jadi sekarang kamu hanya perlu tukar itu 4. Nombor 4 dan 9. Ini 4, kena tulis dalam bentuk ada kuasa 2. 9 pun sama. Macam mana tukar cikgu? Rujuk jadual. Tapi dalam exam tak diberi jadual ni. Awak kena pandai-pandailah hafal nombor di sini. Kalau tak tahu tak ingat, tak hafal, guna kalkulator lah, tekan 1 darab 1. Oh, dapat 1. 2 darab 2. Oh, dapat 4.
3 darab 3, 9. 4 darab 4. Oh, saya nampak 4. Oh, tadi saya tekan 2 darab 2, 4. Oh, 4 ialah 2 kuasa 2. So, sini tulis lah. 2 kuasa 2 lah. Ini 4 sebenarnya adalah 2 kuasa 2. Dan ini 9, itu sebenarnya ini salin balik sahaja. Itu A kuasa 2 macam ni. 9 ialah 3 kuasa 2. Kita sudah berjaya tulis dalam bentuk kuasa 2 lah. Ada kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu awak tulis A tambah B, A tolak B. Tulis dalam bentuk A tolak B, A tambah B. Maksudnya macam ni. 2 A tambah 3. Tu kuasa 2 tak payah. Lepas tu A, 2A tolak 3. Macam tu saja. Selepas awak tukar ke bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maksudnya kedua-dua sebutan sudah ada kuasa 2 di atas. Lepas tu terus awak tulis jawapannya. A tambah B, A tolak B. Tukar, ini akan jadi tambah, operasi tambah. Sini akan tukar jadi operasi tolak. Yang ni, awak anggap, soalan F tadi awak anggap ini X tolak 1 ini adalah A. Awak anggap ni A. Lepas tu awak tukar 4 dan 9 ini menjadi tukar ke bentuk kuasa 2. Sebab 4 dan 9 adalah kuasa 2 sempurna. Jadi awak tukar ke bentuk kuasa 2, dia akan jadi 2 kuasa 2 lah. 4 adalah 2 kuasa 2, 9 adalah 3 kuasa 2. Jadi saya sudah berjaya tulis dalam bentuk rumus yang dia bagi. Sekarang kamu tulis jawapan sahaja. Ambil ini 2A, tulis 2A lah. 3, tulis 3. Kemudian sini tambah. Lepas tu tulis 2A dan 3 dan operasi sini tolak. Ini jawapan. Okey, saya padam. Okey, kalau saya padam, ni A, saya tak mahu. Saya ganti balik dengan X tolak 1. Ink color. Blue lah. Tadi kita tulis A kan, sekarang saya tak mahu. Saya guna X tolak 1. Sini, X tolak 1. Sini akan jadi X tolak 1. X tolak 1. Macam tu je pelajar. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ke? Sebenarnya E dan F sama, lebih kurang sama. Kalau awak tak faham ini E, kalau E awak tak faham, saya tunjuk sekali lagi. Saya guna ink warna lain. Saya tahu ada pelajar yang tak faham. Bukan awak seorang, ramai. Jangan takutlah. Mungkin saya faham lah. Okey, awak anggap ini, saya anggap itu M tambah 3 ialah A. Jadi saya tulis ini A kuasa 2 tolak 16. Jadi 16 ialah 4 kuasa 2 kan. Jadi dia macam ni lah. A tolak A tambah 4. A tolak 4. Dah siap. Ni jawapannya. Okay, saya padam, delete. Saya tukar. Ini A, saya padam. Tadi sebab mungkin awak tak faham. Cikgu ni M tambah 3 kuasa 2 tolak 16. Susahnya. Sebenarnya tak susah lah. Awak anggap ini M tambah 3 ni sebagai satu huruf, satu sebutan. Satu huruf saya letak A. Jadi dia akan jadi A kuasa 2 tolak 16. Lepas tu awak tulislah ini 16 ke bentuk kuasa 2. Jadi kita sudah berjaya tukar ke bentuk yang dibagi, rumus yang ada di sini. Tulis jawapan saja. So saya padam ini A, padam. Delete. Ganti balik dengan M tambah 3. In color merah lah. So ini akan jadi M tambah 3. Sini pun sama. M tambah 3. M tambah 3. Ini pun jadi M tambah 3. Kurungan. Sebab dia ada kurungan, kamu tulis dalam kurungan. Ni M tambah 3. Oh, ganti balik dengan M tambah 3 je. Okey, boleh? Okey. Ya, kesian awak semua ni. Padahal nanti awak keliru. Ini soalan yang latihan yang you kena buat pelajar. Saya sudah bagi jawapan. Saya rasa awak salin saja jawapan dari A sampai F. Ini latihan awak hari ini. Terus salin semua jawapan yang saya bagi.
Okey, boleh? Mungkin awak rasa susah. Sebenarnya saya nak sambung lagi. Saya nak sambung ini. Ini sudah siap. Yang ni. Pemfaktoran menggunakan kaedah darab silang. Okey, minggu lepas kita belajar pemfaktoran menggunakan kaedah FSTB. Lepas tu tadi kita guna kaedah kuasa dua sempurna. Kenapa kuasa dua sempurna? Sebab dia ada nombor kuasa dua sempurna. Sekarang ada kaedah yang ketiga. Darab silang. Kita panggil darab silang. Wah, cikgu banyaknya. Saya tak ingatlah. Macam mana nak bezakan ketiga-tiga kaedah ini? Okey, kaedah pertama, dia punya ungkapan tak ada bentuk yang tetap lah. Maksudnya tak ada bentuk yang tetap. Kaedah kedua, tadi cikgu dah cakap, dia punya ungkapan, dia ada dua sebutan, biasanya dua sebutan, macam ni. Sebutan pertama tolak sebutan kedua dan ada kuasa dua di atas. Macam ni punya. Kaedah kedua. Lepas tu kaedah ketiga, darab silang. Darab silang ni kamu akan nampak tiga sebutan macam ni. Ajar macam ni. Tiga sebutan. Lepas tu sebutan pertama ada kuasa dua. Dia macam ni. Kalau kamu nampak ungkapan ini, dia ada tiga sebutan. Tiga sebutan. Lepas tu dia ada sebutan pertama pemboleh ubahnya kuasa 2 ataupun ialah sebutan pertama pemboleh ubah ada kuasa 2 lah, ada kuasa 2. Lepas tu sebutan kedua pun ada pemboleh ubah tapi tak ada kuasa 2 dan sebutan ketiga adalah nombor. Sebutan ketiga. Sebutan ketiga ini adalah nombor lah. Nombor untuk sebutan ketiga. Cikgu tak faham lah cikgu cakap apa. Dia macam ni pelajar. Saya bagi contoh. Awak nampak ungkapan yang bentuk macam ni tiga sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Abaikan operasi tambah tolak. Ada tiga sebutan. Contohnya ada macam ni. X kuasa 2. Sebutan pertama tambah 4X. Lepas tu tambah. Apa jawapan lah? Cincai. Saya pun tak tahulah. 4 lah, okey. Contoh. Jadi awak nampak pemboleh ubah pertama. Dia ada sebutan pertama ataupun sebutan pertama ni pemboleh ubah yang pertama ni ada kuasa 2. Lepas tu sebutan kedua pemboleh ubahnya tidak ada kuasa 2 macam ni. Dan sebutan ketiga ialah nombor. Kalau nampak bentuk macam ni, guna kaedah darab silang. Darab silang awak nampak tak saya punya simbol. Saya punya gambar darab silang semuanya X. Next. Cikgu saya tak faham lah tanpa saya ajar. Kita tengok contoh 9 dalam buku teks awak. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Awak tengok sini ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Ini sebutan pertama saya namakan A. Sebutan kedua saya namakan B lah. Ini sebutan A, sebutan pertama A. Sebutan kedua B. Sebutan ketiga C. Nampak 3 sebutan dan pemboleh ubah ni kuasa 2. Dia ada kuasa 2. Pemboleh ubah kedua ni tak ada kuasa 2. Kedua-dua pemboleh ubah kena sama. Kalau yang ni depan ni X, tengah-tengah ni pemboleh ubah di tengah-tengah pun X.
Tak boleh ni X, itu Y, X, Z tak boleh. X, X sama. Dan sebutan ketiga ialah nombor. Nombor. Biasanya nombor lah tak ada bukan, dia tak akan jadi pemboleh ubah Y, pemboleh ubah Z. Dia mesti nombor. Okay, so mula-mula kita sudah ada sebutan pertama A, sebutan kedua B, sebutan ketiga C. Mula-mula kita lukis garis macam ni. Cikgu garis ya macam ni. Macam ni. Sebab di sini kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Kita nak bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama di sini A. Saya guna ink warna lain. A. Ini lajur A. Lajur A. Ini lajur C. Ini lajur B. A maksudnya A di sini. Lajur A. Ni 6X di lajur B. Sebutan ketiga 9 di lajur C. ACB. ACB ya. Ingat ACB. ACB ya. Lajur A untuk sebutan A sahaja. Lajur C, ni lajur C. Lajur C maksudnya nanti kamu kena tulis something di bawah C. Lajur B untuk sebutan B sahaja. Sebab tu kita tulis ABC lah. Dalam exam tak payah tulis ABC lah. Sekarang saya ajar ni, saya tunjuk ABC. Lepas tu, kita buat satu demi satu. Kita lihat lajur A. Lajur A. Lajur A ialah X kuasa 2. X kuasa 2 ialah berapa darab berapa? Apa darab apa dapat X kuasa 2? X kuasa 2 ialah X darab X lah. X darab X. X darab X ialah X kuasa 2. Jadi, tulislah sini. X dengan X. Sebab X darab X ialah X kuasa 2. Cuba darab A, X darab X. Ya, betul. X kuasa 2. Lajur C. Nak buat lajur C, macam mana nak buat lajur C? Okey, lajur C adalah nombor 9. Jadi kita cari faktor bagi 9. Faktor bagi 9 ialah 1 darab 9. Berapa darab 9? 1 darab 9 ialah 9 lagi. Berapa darab berapa 9? Tak tahu jawapan. Sifir 3 kan? 3. Ya, betul. 3 darab 3, 9. Jadi, saya sudah dapat faktor bagi 9 hanya ada ni sahaja. 1, 9, 3, 3. Di sini ada 2 pasangan nombor. Pasangan. Awak tak boleh ceraikan mereka. Dia adalah satu pasangan. Dia adalah satu pasangan. Di sini ada 2 pasangan nombor. Nanti kita nak guna kedua-dua pasangan ni. Pilih satu pasangan. Oh, cikgu kata pilih ya. Saya suka nombor 3, saya ambil nombor 3 je lah. Tak boleh ya. Kita kena cari hasil tambah hasil tolak bagi kedua-dua nombor. Contoh, kalau 1 tambah 9 berapa? 10. Kalau hasil tolak bagi 1 dan 9, awak ambil 9 tolak 1. 9 tolak 1 ialah 8. Ini 3 tambah 3, kita cari hasil tambah bagi 3 dengan 3. 3 tambah 3, 6. Kemudian kita cari hasil tolak bagi 3 dengan 3. 3 tolak 3, 0. Oh, lepas tambah tolak saya dapat 10, 8, 6, 0. Jadi kita semak. Semak apa? Semak sebutan kedua. Sebutan kedua ni nombor 6. Oh, 6 ah. Tengok sini ada tak 6? Oh, adalah cikgu ni. Ni 6. Jadi, kita ambil pasangan ni 3 dengan 3. Kita letak mana? Letak mana? Letak sinilah sebab lajur C kan. Sebutan C ni di lajur C. Jadi, awak letak 3, 3. Kita kena susun dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bukan dari, tak ada macam tadi kiri kanan. Dari atas ke bawah. 3, 3. Letak atas 1, 3, bawah 1, 3. Kita pilih pasangan yang kedua. Pasangan kedua. 3
3 dengan 3 letak sini. Kenapa? Sebab 3 dengan 3 menghasilkan 6. Kenapa? Sebab ini sebutan kedua 6. Saya nak nombor 6. Saya nak 6. Jadi 3 dengan 3 boleh menghasilkan 6. Saya pilih ini pasangan ini. Saya letak sini. Kemudian saya cuba darab silang. Letak X. Darab silang. Tadi 3 dengan 3. Oh, 3 darab 3 nak. Okey, yang ni darab silang. Awak cuba ambil X darab 3. Dia akan jadi 3X. X darab 3. 3X. Darab silang. Sebab tu kaedah ini dipanggil darab silang. Darab silang sebab ini di sini kita darab silang. X ambil X darab 3 dapat jawapan 3X. So ni. Ambil ini X. X darab dengan 3. Dapat jawapan 3X. Kemudian ambil X darab dengan 3. Dapat jawapan 3X. Ini 3X. Macam ni ya. Ambil X. Tengok saya bulatkan X. Awak ambil X darab dengan 3. Nombor 3 yang saya bulatkan. X darab 3 dapat jawapan 3X. Ni saya bulatkan 3X. Lepas tu tengok X. Ini saya guna petak X darab 3 dapat 3X juga. Lepas tu kamu semak. Semak apa cikgu? Semak dia punya tanda lah. Tanda tolak, tanda tambah. Okey, awak tengok. Ini tolak. Tolak 6X. Macam mana nak dapat tolak 6X? Okey, di sini tambah 9. Kita letak ini tolak. Tolak. Negatif 3 darab atas darab bawah. Negatif 3 darab negatif 3 ialah positif 9. X darab negatif 3 ialah negatif 3X. Ini X darab negatif 3 ialah negatif 3X. Jadi, negatif 3X tambah negatif 3X ialah negatif 6X. Dah siap. Untuk bahagian kanan, lajur AC kita darab. Maksudnya ambil pemboleh ubah X darab pemboleh ubah X. X darab X, kita guna operasi darab. Untuk lajur A, awak ambil X darab X dapat jawapan X kuasa 2. Lajur C pun sama, awak ambil negatif 3 darab negatif 3 dapat jawapan positif 9. 3 darab 3, 9. Negatif darab negatif ialah positif. Tapi untuk lajur B, kita guna operasi tambah. Tak boleh darab. Sebab tu kita ada garis. Garis ini, garis yang bahagikan ke lajur A, C dan B. Lajur AC kaedah darab. Lajur B kita tambah. Sebab tu letak lajur B di sebelah kanan. Dan kita guna garis asingkan mereka. Ini negatif 3X tambah negatif 3X ialah negatif 6X. Negatif 3 tambah negatif 6. Negatif 3 tambah negatif 3 ialah negatif 6. Jadi ini jawapanlah. Awak semak, awak banding. Adakah semua jawapan yang awak dapat, yang ni X kuasa 2 tambah 9 tolak 6X, adakah semua jawapan yang awak dapat ini sama seperti soalan yang diberi? Adakah sama? Ya, sama. Saya dapat X kuasa 2, soalan pun ada X kuasa 2. Saya dapat positif 9, soalan pun sama, positif 9. Saya dapat negatif 6X, soalan di sini pun sama, negatif 6X. Jadi jawapannya adalah, jawapannya di mana? Jawapannya adalah ini, X tambah X tolak 3, X tolak 3, X tolak 3. Awak ambil ni, yang kurungan ni. X tolak 3, X tolak 3. X tolak 3, X tolak 3. Ni jawapannya. Mungkin awak terkejut. Cikgu, apa ni lah, saya pening dan susah lah. Ini agak susah sikit sebab setiap tahun saya ajar, pelajar tak faham benda ni. Kita lihat contoh B. B in color green.
Contoh B. Mula-mula kita semak ungkapan di sini. Oh, ada 3 sebutan. Ini sebutan pertama A, sebutan kedua B, sebutan ketiga C. A, B, C. Lepas tu, kita lukis garis. Macam ni. Ini laju untuk A sahaja. Maksudnya A, M kuasa 2. Nanti you dapat M kuasa 2 di sini. Laju C di sini. Nanti you akan dapat jawapan negatif 8 di sini. Dan laju B di sebelah kanan. Laju C di tengah-tengah. Laju B di sebelah kanan. Dan you akan dapat jawapan negatif 2M. Sebab soalan bagi negatif 2M. Jadi, kita buat step by step. Langkah pertama, semak sebutan pertama iaitu pemboleh bar M. Ini berapa darab ini M kuasa 2. Apa darab? Ini M kuasa 2. Jadi apa dapat M kuasa 2? M darab M lah. M darab M kan dapat M kuasa 2. Kalau A darab A ialah A kuasa 2. Ini M darab M ialah M kuasa 2. Tulis sini M. Sebab M darab M ialah M kuasa 2. Tengok laju C. Laju C kita cari apa? Cari faktor. Ini laju A ya. Laju C. Laju A, laju C. Laju C kita cari faktor bagi 8. Faktor bagi 8 ialah 1 darab 8 sama dengan 8. 2 darab 4 ialah 8. Boleh. Lepas tu kita cari hasil tambah, hasil tolak bagi kedua-dua pasangan nombor. Kalau 1 tambah 8, maksudnya kita cari hasil tambah dan hasil tolak. 1 tambah 8 ialah 9. Hasil tolak antara 8 dengan 1, ambil nombor besar, tolak nombor kecil. 8 tolak 1, 7. Tengok pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua, 2 tambah 4 ialah 6. Hasil tambah, kita cari hasil tambah. Lepas tu cari hasil tolak. 4 tolak 2 ialah 2. Awak semak. Oh, saya nak 2 lah. Saya nak 2. Jadi, mana satu pasangan nombor menghasilkan 2? Ini. 2 dan 4. 2 dan 4 ini boleh dapat 2. Oleh itu saya tulislah sini. Awak boleh tulis 2 di atas, 4 di bawah ataupun terbalik. Cikgu. Ya. Angka A, cikgu. Laju A. Jawapan akhir bukan kena tulis X tambah 3. Pasal X tolak 3. Oh, yes. Bukan. You tengok sini. Tengok tanda di sini. Kalau di sini dapat tolak-tolak, awak kena tulis tolak-tolak. Sebab ini tak sama dengan kuasa 2 sempurna. Kalau kaedah kuasa 2 sempurna, jawapan akhirnya dia mesti ada satu operasi tambah, satu operasi tolak. Tapi ini pendarapan silang, kamu kena rujuk tanda yang ada. Maksudnya kalau sini tanda negatif, dua-dua pun tanda negatif. Tak boleh tukar-tukar. Kita lihat, okey, awak tengok contoh di sinilah. Tadi saya dapat, kita pilih pasangan nombor. Mula-mula sebenarnya awak kena cari faktor bagi 8. Awak tengok laju C ada 8, jadi cari faktor bagi 8. Faktor bagi 8 ialah 1 dan 8, 2 dan 4. Kemudian buat hasil tambah, hasil tolak. Lakukan hasil tambah, hasil tolak bagi setiap pasangan nombor yang awak dapat. Hasil tambah 1, 8 ialah 9, hasil tolak 1, 8 ialah 7. Ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Lepas tu pasangan nombor yang kedua, 2 dan 4. Hasil tambah 2 dengan 4 ialah 6, hasil tolak 2 dengan 4 ialah 2. 4 tolak 2 dapat 2. Jadi awak semak, oh sini ada 2 kan? Saya nak 2. Mana satu pasangan nombor yang boleh menghasilkan 2 selepas tambah tolak? Ini 2, 4. Jadi kita tulislah sini 2, 4 ataupun 4, 2. 2 dengan 4 ataupun 4 dengan 2. Awak boleh tulis 2, 4 ataupun 4, 2. Sama je.
So, lepas kamu tulis darab silang. Ini negatif. Awak tengok sini negatif. Saya kena dapat jawapan negatif. Negatif. Awak nampak? Negatif, negatif. Semuanya negatif, negatif. Macam mana nak menghasilkan negatif? So, ini awak ambil ini saya letak, contoh saya letak ini tolak. Ni tambah. Sebab positif, negatif dan positif ialah negatif kan. Kalau awak letak dua-dua tanda positif, awak akan dapat jawapan positif 8. Sebab 4 darab 2 ialah 8, positif darab positif ialah positif 8. Saya tambah positif 8, saya nak negatif 8. Kalau nak negatif 8, dia punya tanda tak boleh sama. Jadi, sini saya bagi dua tanda yang berbeza lah. Tak boleh sama tanda. Maksudnya sini, ini tak, saya boleh cuba, kita cuba guna ini negatif 4. Negatif 4 ini positif 2. 4 darab 2 ialah 8. Negatif darab positif ialah negatif. Kemudian awak darab silang. Darab silang. M darab positif 2 ialah positif 2M. M darab negatif 4 ialah negatif 4M. Macam tu. Kemudian sini dah betul, sini dah betul. Sekarang kita semak, boleh tak dapat jawapan negatif 2M selepas kita tambahkan. Negatif 4M tambah 2M. Cikgu, saya tak tahu nak tambah lah. Tak tahu nak tambah tak apa. Awak guna kalkulator, tekan negatif 4 tambah positif 2. Cikgu, satu pemboleh ubah saya tak pandai nak tambah. Tak apa. Awak abaikan itu pemboleh ubah. Awak ambil negatif 4. Ambil ni negatif 4 tambah dengan positif 2. Guna kalkulator tekan. Kalau awak tak pandai nak tambah, guna kalkulator tekan negatif 4 tambah positif 2. Terus dapat jawapan negatif 2. Oleh itu, negatif 4M tambah positif 2M ialah jawapannya adalah negatif 2M. So, betul lah. Dapat so, jawapan yang awak dapat ini M kuasa 2, negatif 8 dan negatif 2M ini jawapan yang awak dapat sama seperti dengan soalan yang diberi. Jadi jawapannya, sini saya tulis bawah, jawapannya ialah okey, M kuasa 2 tolak 2M tolak 8 adalah sama dengan awak ambil ini, pelajar, M tolak 4 dan M tambah 2. M tolak 4, M tambah 2. Itu jawapan dia. Kita ambil apa yang kita dapat di atas. Boleh? Mungkin awak rasa susah. Awak ingat step by step. Ingat langkah demi langkah. Okey. Ini senang. Tapi kalau macam ni, ini jawapan dalam buku teks. Kalau macam ni, awak keliru sikit. Apa kita sambung minggu depan sebab saya kena pergi sekolah sekarang. Okey. Awak cuba buat soalan yang ni. Awak salin ni lah, saya dah bagi jawapan soalan 3. Lepas tu awak cuba buat soalan 4A. Soalan 4A, awak cuba buat soalan 4A. Soalan 4B. Soalan 4C lah, cuba jawab lah. Kalau tak faham, tak apa. Minggu depan kita bincang jawapan. ABC, awak cuba buat soalan ABC. Okey. So, bagi pelajar yang baru masuk tadi, ini periksa. Kita ada exam selepas sekolah buka. 1 minggu selepas sekolah buka, kita ada peperiksaan. Kertas matematik 2 jam. Berformat PT3, ada bahagian A, B, C. Dan setiap bahagian, ini A, bahagian A 20 markah, 20 soalan objektif. Bahagian B 5 soalan yang berbentuk macam padanan, betul, salah, isi tebal kosong dan lain-lain. Bahagian C 6 soalan, setiap soalan 10 markah, ini soalan subjektif. Dan dia uji topik tingkatan 1. Kenapa nak uji topik tingkatan 1, cikgu? Kita tingkatan 2 sekarang. Sebab tahun lepas PKP tak sempat nak uji awak. Ni saya rasa 6 bab. Awak masuk sekolah bulan 7 kan tahun lepas. Lepas tu sampai bulan 10 terus
MCO. Jadi tak sempat nak uji. So sekarang kita ujilah 6 topik yang akhir bagi form 1 dan 3 topik yang awal bagi form 2. Form 2 dari muka surat 2 hingga 46. Okey, ada pelajar nak tanya? Tu sajalah, ada